Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan'alum liluqadatan farbil qurabat tabihil khawaid wa tunalil barawaib wa khusnul khawatim wa isasqal amamahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'da kulli ma'lum lak. Allahumma annal haqq haqqa wa arina tiba'anal batila batila wa arina tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa in asdaqal hadisi kitabullah khairal adi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besar nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kan malam yang ke-28 dah, 28 dah, kita masih lagi dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati apa yang Allah Taala perintahkan, daripada yang wajib sampai 11 rakaat yang sunat, masih taat lagi kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, seronok tengok bila tengok masjid dan surau sampai hujung tahun ini betul-betul masih penuh lagi. Untuk tahun ni lah dah sampai penghujung dah ni. Harapan kita semua tuan-tuan bukan setakat penghujung Ramadan, sampai penghujung hidup kita, sampai akhir hidup kita, kita nak imarahkan masjid kita dan surau. InsyaAllah boleh tak ya? InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah. Ada kuliahnya tuan-tuan, hampir dah habis dah Ramadan. Hampir habis. Saya duk rasa tuan-tuan baca kunut lebih panjang daripada witirnya tadi. Saya rasa duk macam masih di Mekah saya. Kunutnya lebih panjang daripada witir. Saya rasa seduk-duk sana Abdul Rahman Sudais yang pimpin. Tuan-tuan, rupanya kat sesen 20. Macam tu juga tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita duk perasan panjang kunutnya daripada witirnya. Alhamdulillah tuan-tuan, ala kulli halnya Allah Taala aminkan semua, kita aminkan semua doa yang dipanjatkan, yang disebut oleh tuan imam kita tadi, moga-moga diperkenankan dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik tuan-tuan, sikit perkongsian tuan-tuan, saya nak kongsikan sedikit tentang Ramadan kita hari ini. Kata ulama tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada 10 tanda bahagia seseorang tadi apabila sudah menjalani Ramadan
30 hari ataupun 29. 10 tanda kebahagiaan. Nak kongsikan sikit-sikit tuan-tuan, untuk kita jadikan ibrah dan pengajaran kepada kita. Yang pertama, kata ulama, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tanda kita terus bahagia Ramadan kita sampai akhir hayat kita, kita sentiasa tuan-tuan untuk mencari ilmu pengetahuan dan ilmu yang menerangi jalan hidup kita. Macam ni lah. Dalam bulan Ramadan kita cari ilmu, lepas Ramadan pun macam tu juga agak. Dalam bulan Ramadan kita duduk ada majlis ilmu, walaupun dah pukul 10 kita tunggu. Lepas Ramadan pun harapan kita semua nak kena macam tu. Tanda seorang tadi bahagia bila dapat Ramadan 30 hari, dia terus meneruskan tuan-tuan perjalanan dia untuk hidup, terus mencari ilmu pengetahuan. Macam kita selepas Ramadan besok, nak kita teruskan ke nak cari ilmu ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata seorang ulama tuan-tuan, katanya nampak bahagianya tadi disebabkan lepas Ramadan dia teruskan perjalanan hidup dia untuk terus duduk di dalam majlis ilmu. Kita tengok besok lepas Ramadan, harapan kita semua nak kena macam tu. Semua tuan-tuan, tak ada seorang pun asatizah tak nak bawa semua jemaah supaya melekat dan terus istiqamah. Semua harapan mesti nak ikut buat seperti mana yang kita buat. Muslimin dan muslimat, ringkas. Yang kedua, tanda bahagianya seorang tadi bila dapat Ramadan selama 30 hari ataupun 29 hari di dalamnya, yang kedua dia kata diri mereka itu dekat dengan Al-Quran. Kita tengok bulan Ramadan beria, kita dah khatam Quran semalam. Isnin dia dah khatam Quran dah. Khatam terus tutup ke kita baca terus? Tutup. Terus tutup sampai Ramadan yang akan datang. Yang itu yang tak mau tu, yang itu tak nak tu. Tanda bahagia seseorang tadi dia dapat Ramadan, dia akan terus berdamping dengan Al-Quran. Akan hidup kehidupan kita terus kita dengan Quran. Sebab Quran tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya diturunkan saja Al-Quran tadi di atas gunung, kita tengok gunung akan hancur jadi debu. Kena takut dan tunduknya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa Al-Quran ini? Quran ini Allah yang turunkan dan Allah yang menjaganya. Bila Allah Ta'ala yang turunkan untuk hamba, siapa yang menjaga dan membacanya hamba tu akan terpelihara oleh Allah Ta'ala. Yakin? Tuan-tuan, lagi-lagi Quran yang kita baca sebelum subuh. Ada tak kak? Kita baca Quran sebelum subuh kak? Ada? Ada tak? Ke lepas balik subuh? Cuba kita tanya diri kita sendirilah. Saya tanya ni tuan-tuan untuk kita jawab sama-sama. Ada tak Quran kita baca sebelum subuh? Ada? Sesekali ke, kadang-kadang ke, jarang-jarang? Jarang-jarang. Jadi lepas saja kita mendengar macam ni tuan-tuan, cuba kita lazimkan. Kita lazimkan Quran kita baca sebelum subuh, sebelum pergi datang ke masjid ataupun ke surau kita ni, sebelum tu kita baca Quran dulu. Boleh? InsyaAllah boleh. Barulah tanda bahagia seorang insan yang bertemu Ramadan, dapat Ramadan, dia lepas saja habis Ramadan dia akan berdamping dengan Quran. Quran yang kita baca sebelum subuh, aqimus salata, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dia kata dirikan sembahyang. Pada mana? Pada ketika matahari tengah naik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan, aqimis salata liduluki syamsi ila khasakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mas'uda. Sebab apa? Al-Quran yang kita baca sebelum subuh ni, dia akan jadi peguam bela. Amalan-amalan yang lain akan ditendang. Kena tendang, puasa, zakat, sembahyang, semua kena tendang. Namun Al-Quran akan membela kepada tuan yang membaca sebelum Quran, sebelum subuh kita baca.
Tu tuan-tuan, tanda bahagianya mereka tuan-tuan bila dapat Ramadan tadi, selepas Ramadan tetap dirinya berdamping dengan Quran. Bukan setakat bulan Ramadan kita baca Quran, saban hari, belik saban hari. Setiap balik selepas 5 waktu kita tengok, kita buka, kita tengok, kita buka, kita hafaz. Kita hafal tuan-tuan. Sikit insya-Allah lama-lama habis surah apa yang kita baca tiap malam Jumaat. Contohnya surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Bila kita duk lazimkan setiap hari, boleh hafal tuan-tuan 110. Jangankan 110 ayat, 30 juzuk boleh habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang seterusnya, tanda seorang tadi dapat kebahagiaan setelah dapat puasa bulan Ramadan, tuan dan muslimin dan muslimat sekalian, mereka itu dapat menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia teruskan. Hubungannya macam mana? Yang macam kita buat ni. Solat yang fardu kita buat, yang sunat sampai 11. Malam ni ada qiyamul lail. Ada qiyamul lail? Ada? Ustaz siapa tadi cakap? Ada, dipimpin oleh ustaz. Lepas tu ada sahur ni. Sediakan makan sahur. Kambing ke apa? Saya datang sini kalau ada kambing, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, datang tuan-tuan, datang qiyamul lail. Terkadang imam-imam dia bawa tasbih 4 rakaat, 2 kali salam. Terkadang tahajud 8 rakaat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, solat sunat tasbih yang kita lakukan ini ibu, setahun sekali pun cukup, disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitab Niyatul Musalli. Setahun sekali pun cukup. Bila setahun sekali kita kerjakan, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita walau sebanyak buih dalam lautan. Setahun sekali cukup. Mana tahu malam ni kita buat, cukuplah. Kalau tak boleh setahun sekali, dia kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sebulan sekali, lagilah. Seminggu sekali tiap malam Jumaat. Setiap hari. Paling kurang-kurangnya, kata Syekh Al-Fatani, seumur hidup sekali pun jadi. Ya, ada pernah dah salat sunat tasbih bang? Dah ke belum? Seumur hidup kita. Kak, dah sudah belum kak? Ada dah? Solat sunat tasbih. Alhamdulillah. Dah. Yang belum nak kena hadir, memang diminta untuk hadir. Hadir untuk sama-sama kita dapat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, apa yang dipimpin oleh imam nanti tu dapat kita ikut turut serta menyertai solat sunat yang dipimpin oleh tuan imam. Allah Rabbi tuan-tuan. Kita tengok macam di masjid negeri tuan-tuan, penuh. Habis solat sunat aja tuan-tuan, pukul 5 dah dihidang makanan, tinggal makan. Ada seorang pakcik tu saya tanya, dia kata, saya dah sebulan duduk sini ustaz, bawa kain baju je. Bawa kain baju je. Baju kotor dia kata dihantar kat Dobi. Hantar Dobi. Orang nak surga macam tu. Tuan-tuan, orang nak surga sampai macam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuba. Tuan-tuan, bimbang dan risau kata. Dah umur dan usia macam saya lagi ni. Tuan-tuan, ada setengah ulama mengatakan kalau umur seorang tadi dah melepasi 50, insya-Allah panjanglah umurnya. Itu ketentuan Allah Taala ya. Ketentuan Allah Ta'ala, kita tak boleh 100% cakap macam tu. Memang ya, ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi daripada 40 lebih tu nak mencapai ke 50 tu tuan-tuan, kalau 50 tu lepas, dia kata insya-Allah, sahabat saya ustaz tu pernah sampai ke sini. Tuan-tuan, Ustaz Abu Bakar Haji pernah gantikan saya di sini. Haji pernah, imam kami, imam masjid Kampung Kuantan. 7 Ramadan semalam tinggalkan kami semua. Muda lagi bayar kami. Bayar kita orang, bayar saya 47. Nak cerita sakit tidak apa tidak. Itu pasal yang saya surkan tadi,
datang untuk kita qiyamul lail. Mana dalilnya qiyamul lail? Kita dah baca yang lepas-lepas dalam kitab kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah Taala sebut, dirikan sembahyang pada sepertiga malam, lebih-lebih lagi malam akhir, malam ni akhir-akhir Ramadan, 10 yang akhir tuan-tuan, diminta untuk kita sama-sama dapat kita mendirikan solat sunat tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang keseterusnya tuan-tuan, tanda seorang tadi bahagia selepas dapat Ramadan, mereka itu terus istiqamah di dalam menjalankan ibadah. Harapan kita terus istiqamah, Kak. Jangan hanya sekadar bulan Ramadan, abang-abang, adik-adik sekali. Terus istiqamah, melekat terus. Itu pasal kita doa, perbanyakkan doa. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, ikatkan hatiku. Kalau kita seorang dengan majlis-majlis ilmu, ikatkan hatiku dengan surau dan masjidmu, biar terikat, biar sungguh-sungguh terikat. InsyaAllah tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, jangan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 golongan yang dapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala besok, termasuk salah satunya seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Kita macam mana? Hati kita terikat ke tidak? Kesesekali je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Dan yang kelima seterusnya tuan-tuan, tanda bahagianya seorang tadi setelah dapat Ramadan, mereka itu jauh dengan maksiat, dan kemudian mereka melakukan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit tengah malam, bangun, mohon dan minta kepada Allah Taala. Ada terkadang imam-imam dia pimpin ada zikir munazat sekali. Terkadang tuan-tuan, kita tengok terkadang imam-imam yang suara dia lantang mimpin zikir munazat kepada kita. Hasbi Rabbi ya Allah. Terkadang bunyi Tubana ilallah. Tak kira apa yang dia nak lantunkan zikir munajat. Tuan-tuan muslimin, mereka itu tuan-tuan, tanda bahagianya setelah dapat Ramadan, mereka menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan hampir diri dia kepada melakukan taubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubat, sebab Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sebut dalam surah Tahrim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ayat yang tak silap ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ke-7? 8. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tanda bahagianya seseorang tadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian bila dapat Ramadan. Yang ke-7 tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang ke-6, mereka itu memperbaiki, yakni hubungan sesama manusia. Ni dah dekat-dekat Ramadan ni, kita perbaiki hubungan kita sesama kita, yang retak, yang renggang, yang tak bertegur sapa. Sebab apa? Dah tahu Ramadan tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian mengajak untuk insan dan manusia untuk melakukan perkara kebaikan. Yang seterusnya tuan-tuan, yang ke-7, tanda bahagianya seorang tadi bila dapat Ramadan, mereka itu menyerahkan urusan diri dia dengan Allah Ta'ala mutlak. Dok, kita selalu baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dok, kita selalu sebut. Dok, kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada sesiapa, melainkan pergantungan kita hanya semata-mata Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keseterusnya tuan-tuan, yang ke-8, bahagianya seorang tadi bila dapat Ramadan tuan-tuan, selepasnya dia akan tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Ramadan sanggup bersabar 13 jam, 13 jam sanggup bersabar. Lepas Ramadan nak kita buang semua benda yang sia-sia, jangan buat lagi.
Lebih-lebih lagi perkara yang bersebahan, terkadang melibatkan benda yang makruh. Makruh bukan setakat kita tinggalkan kita dan berpahala kita buat tak berdosa, bahkan terkadang makruhnya boleh menjadi, tuan-tuan, jadikan kepada kita mudarat pada kita. Yang itu yang bahaya, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Mudarat disebabkan kita bersekongkol dan ada hubungan-hubungan ke situ, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik, yang seterusnya kata ulama, tuan-tuan, tanda seorang tadi bahagia bila dapat Ramadan, mereka itu sentiasa memohon doa kepada Allah Ta'ala, minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur kami sehingga kami bertemu Ramadan akan datang. Ya Allah, seronoknya kami Ramadan tahun ini. Untuk itu wahai Allah, keseronokkan hati kami ya Allah. Keseronokkanlah hati kami sehingga kami nak temu Ramadan yang akan datang. Kita berdoa, banyakkan berdoa. Dan Allah Ta'ala sebut, "Aiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat." Tidak ada. Tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 180 170 lebih, tuan-tuan muslimin, dalam surah Al-Baqarah ada. Allah terus sebut di dalam Al-Quran semata-mata menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, Allah ni hampir, Allah dekat. Ada sahabat bertanya, tuan-tuan, adakah Allah ini hampir dekat dengan kita? Dan umpama urat leher ni, tuan-tuan, umpama urat leher disebut, tuan-tuan. Untuk itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, perbanyakkan berdoa supaya kita jadi orang yang istiqamah, orang yang terikat dengan majlis ilmu, orang yang terikat dengan sembahyang berjemaah kita. Ini kita tengok orang yang usia warga emas saja semua yang terikat. Yang muda mana? Yang muda mana? Yang ini yang kita nak ajak, yang muda-muda ni, supaya jadi pelapis daripada warga emas. Sepatutnya macam tu, tuan-tuan. Mana yang muda-muda? Termasuk yang perempuan sama juga. Yang ada warga emas. Yang muda kebanyakan, tuan-tuan, terkadang witir dah cabut lari. Cabut lari. Rugi ibu-ibu kalau witir kita tak dapat berjemaah. Sebab witir berjemaah ni hanya bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada. Iya ke? Iya ke? Betul? Kak, kalau tak Ramadan ada witir berjemaah kak? Ada tak ada? Suami ada bangunkan? Yang suaminya ustaz pun, ustaz tak bangunkan isterinya untuk witir berjemaah. Cuma dibangunkan suruh witir seorang-seorang. Tak. Jadi apa salahnya kalau kita witir, kita tunggu berjemaah? Yang witir tu tak ada pada bulan-bulan lain berjemaah, melainkan witir hanya dilakukan berjemaah bulan Ramadan. Tapi witir tak boleh tinggal selagi kita hidup, walaupun tidak bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Baik, yang seterusnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang ke-9 dan yang ke-10 tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tanda seorang tadi bahagia bila dapat Ramadan, dia akan memperbanyakkan amal-amal soleh. Baca Quran terus dia lakukan, puasa sunat terus dia buat. Lepas saja satu hari kita haram berpuasa pada hari raya yang pertama, teruskan puasa 6 contohnya. Teruskan puasa 6. Puasa 6 pula kita teruskan Isnin Khamis. Kita teruskan pula 13, 14, 15 sepertengahan bulan. Tuan-tuan, dia terus melakukan amal-amal soleh. Tuan-tuan, maknanya tanda mereka itu bahagia dengan datangnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Mereka melakukan perkara-perkara apa yang telah disebutkan oleh ulama tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey tuan-tuan, sikit tambahan untuk kita dapatkan maklumat. Kita menyambut Ramadan, menyambut Syawal ni, tuan-tuan, yang tak berapa lama lagi. Sama ada hari bila, kita tunggu saja. Bukan kita yang tentukan, kita tunggu pihak yang berwajib menentukannya. Tak kira bila.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada 7 adab yakni meraihkan Syawal. Yang ni nak kita ambil berat kita. Yang pertama, adab yang pertama dia kata menjaga adab dan aurat. Aurat nak kena jaga. Adab dan aurat. Adab kita meraihkan raya tadi. Kita tahu sepupu sepapat kita boleh salam ke tak salam. Kita tahu yang kita boleh mendedah aurat di mana. Aurat isteri kita dan anak-anak perempuan kita di mana. Jaga adab dan aurat. Kita beria dalam bulan Ramadan kita jaga, lepas Ramadan dah tak jaga dah. Tapi bukan isteri tuan-tuan, bukan adik-beradik tuan-tuan perempuan, ini orang lain. Harapan saya kita semua dapat menjaga ni. Ada adab yang seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kata ulama, adab merayakan Syawal tuan-tuan, mereka akan selalu mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Dah diraikan anak yatim ni? Ada? Dah tengok meraikan anak yatim dan fakir miskin. Kita tengok bila bulan Ramadan berlaku macam tu, raya lagi lah kita rayakan. Kita raihkan dengan kita bagi envelope semua sekali. Kadang tuan-tuan macam-macam kita bagi. Dan adab-adab untuk menyambut hari raya Aidilfitri. Yang ketiga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, adabnya ziarah keluarga, sanak keluarga kita. Nak kena ziarah, datang kunjung mengunjungi. Yang tua, yang muda tak kira. Yang muda datang ke tempat yang tua, yang tua pun sama datang ke tempat yang muda. Itu maklumat dan tujuannya tuan-tuan meraihkan kita hari raya Aidilfitri yang tak lama lagi, berapa hari lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya tuan-tuan, adabnya menyambut Syawal, jaga halal dan haram dalam yakni bersalam-salaman. Oh ya Allah, yang ini yang susah nak jaga ni. Yang ni susah nak jaga adab bersalam-salaman. Terkadang disebabkan anak saudara kan. Anak saudara sebelah mana? Kita duk main salam je. Adik ipar lelaki. Boleh ke salam adik ipar lelaki? Ada perempuan dengan lelaki tu boleh tak? Ipar lelaki kita boleh? Boleh tak? Ada. Kita tahu, kalau kita tahu itu membatalkan wuduk, tak payah. Apa hal nak salam-salaman? Apa benda nak bersalam? Lapik boleh Ustaz, lapik. Apa hal nak lapik-lapik? Apa hal nak lapik-lapik? Tuan-tuan, biarpun kata boleh dilapik, apa hal nak lapik-lapik? Dah tahu benda yang dilarang. Jaga adab ni. Adab bersalam-salaman bila bulan Syawal berlaku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya tuan-tuan, yang kelima, menjauhi hubungan yang melalaikan. Hubungan-hubungan yang melalaikan kita jauhi. Kita dekatkan hubungan kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Yang keenam tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yakni jaga hubungan silaturahim sesama jiran. Jiran kita raikan dengan ini dan itu tuan-tuan. Kita jaga hubungan kita. Lama dah tak tegur siapa. Pasal apa? Pasal kucing dia selalu berak kat rumah kita. Pasal apa? Pasal pokok dan hari-hari daunnya jatuh ke laman kita. Pasal tu tuan-tuan, hubungkan balik. Kita tegur siapa, kita datangi, kita saling bersalam-salam. Tuan-tuan, sesama kita. Selagi tidak, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada perkara-perkara unsur-unsur tadi yang dilarang tadi, boleh. Muslimin dan muslimat yang rahmat sekalian, yang ketujuh tuan-tuan, diminta adab untuk kita menyambut Syawal, memperbaiki hubungan yang retak. Allah Rabbi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu pasal Allah Taala turunkan Ramadan, tujuannya untuk apa tuan-tuan? Dan tujuannya yang pertama untuk mengajar insan tadi supaya menjadi hamba yang penyabar. Sabar dalam kehidupan, sabar di dalam ibadat. Sabar dah pukul 10.30 dah.
Biasa tak pernah pukul 10.30. Sabar tunggu sampai 10.30. Pasal apa? Pasal Ramadan. Lepas Ramadan besok macam mana? Sabar lagi ke tak? Ustaz berhenti pukul 9, dah angkat tangan dia. Tuan, muslimin dan muslimat umat sekalian, ada? Itulah tujuan dan maklumatnya Allah Ta'ala turunkan Ramadan, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang kedua untuk apa? Untuk melahirkan yakni seorang hamba tadi supaya menjadi insaf. Tengok bila Ramadan orang ramai insaf, datang masjid surau. Betul tak? Betul tak? Insaf bila Ramadan, datang masjid surau. Lepas Ramadan insaf lagi ke tak? Insaf lagi tak? Kalau saya tanya Haji Hamid, memanglah Haji Hamid sentiasa dekat situ tempat dia. Sentiasa dekat situ tempat dia. Tak susah nak cari dia. Tuan-tuan, malaikat tak payah cari-cari dia, dah tahu memang tempat dia ke situ. Nak ceritanya senang macam tu. Persoalannya kita yang lain ni, insaf seperti Ramadan ke tidak? InsyaAllah insaf. Allah Ta'ala turunkan Ramadan tujuannya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian sebenarnya untuk menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat. Maksiat bila bulan Ramadan tutup, kelab-kelab malam tutup. Tuan-tuan, yang biasa beli nombor iko, orang kita Melayu tak beli. Pasal apa? Dia kata puasa yang tak tutup aurat. Tuan-tuan, bila bulan Ramadan dia tutup aurat. Muslimat pun sama, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Ada yang biasa pergi kedai Aceh, tuan-tuan, tak pakai stokin. Ramadan pakai stokin. Tuan-tuan, pasal apa? Aurat. Lepas Ramadan pakai stokin lagi ke tak? Sama pakai. Itulah tanda seorang tadi insaf. Tuan-tuan, yang keseterusnya tuan-tuan, tujuan Allah Ta'ala turunkan Ramadan tuan-tuan untuk mendidik seorang hamba tadi menjadi terus disiplin. Disiplin tak? Kita tengok tak nampak disiplin kita? Ada di kalangan kita dah 27 hari-hari ni puasa. Ada tak kak yang tak tunggu azan maghrib? Ada kak? Kita semua tunggu azan maghrib tak? Bang, kita tunggu azan maghrib ke tak? Tunggu dah, dek, tunggu azan maghrib. Itu pasal dididik oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, biar tunggu azan waktu bila aja kita tetap tunggu, supaya jadi hamba disiplin. Disiplin jaga waktu, disiplin dengan ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu tujuannya. Bukan zakat, perintah kita untuk puasa. Lepas Ramadan jadi hamba yang disiplin. Lepas Ramadan datang lagi tak, adik? Datang. Datang insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah dia. Nama apa? Nama apa dia? Nama siapa? Tiga-tiga? Muhammad Nazir. InsyaAllah lepas Ramadan Ustaz cari esok. Muslimin dan muslimat dan sekalian, ada guru aja dah InsyaAllah lepas Ramadan istiqamah InsyaAllah dia. InsyaAllah datang terus InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat dan sekalian. Baik, tujuan dan maklumat Allah Ta'ala turunkan Ramadan tuan-tuan muslimin dan muslimat dan sekalian untuk apa yang seterusnya? Untuk mengawal hati dan mendidik jiwa kita. Kita kawal hati supaya tak melakukan pembaziran. Kita didik jiwa kita supaya jadi hamba yang bertakwa. Itulah Ramadan tujuannya Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Tuan-tuan, yang seterusnya tuan-tuan, ringkas Allah Ta'ala turunkan Ramadan tujuannya untuk menerbitkan yakni sifat manusia tadi menjadi amanah. Dah jadi pekerja operator biasa pun tuan-tuan, hari biasa panskat tak merah. Bila Ramadan langsung tak merah panskat. Dijadikan benda hari yang amanah. Kerja selaku cashier yang amanah. Dah, kita jadi seorang isteri kak, jadi isteri yang amanah. Suami kata jangan keluar yang, kalau abang tak bagi, tak dapat izin daripada saya jangan keluar. Tetap dia tak keluar. Dah, contoh yang seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk apa Allah Ta'ala turunkan Ramadan? Untuk mengajar manusia menjadi lebih sehat. Sehat bila Ramadan ni puasa. Tengok tuan-tuan, kita cek kencing manis, darah tinggi kita tak naik, bahkan turun.
Sihat. Itu pasal lepas Ramadan besok nak kena sambung puasa kan? Sambung puasa. Tak payah nak diet dengan cara puasa je kita, insya-Allah sihat. Yang keseterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan Ramadan tujuannya untuk mengurangkan sifat malas. Betul tuan-tuan. Saya ada jiran saya pagi tadi pukul 7. Embunnya tak hilang lagi, dah sapu cat. Saya kata, bang, tak panggil orang lain ke? Panggil saya, kenapa sapu cat? Kata, ustaz sibuk, mana boleh. Pukul 7 dah sapu cat dah. Jadi rajin dia. Macam tu isteri kita juga. 11 bulan dulu tak pernah ada kuih cekodok kat rumah kita, bini kita buat. Bila Ramadan bubur caca ada, cekodok ada, kuih goreng ada, mi goreng ada. Sebab apa? Isteri kita tambah rajin. Kita tengoklah tuan-tuan, tujuan dan maklumat Allah Ta'ala turunkan Ramadan, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan kita sesama kita. Lepas ni ada minum je. Ada minum. Duduk minum sama-sama kat walau minum TO panas je. Dapat erat hubungan kita. Yang terakhir, yang ke-10, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan Ramadan sebenarnya untuk menambah-nambahkan amal kita supaya bertambah lebih banyak dan lebih baik. Pesanan saya yang terakhir, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, teruskan kita membaca Quran, teruskan kita tahajud tengah malam, teruskan kita solat hajat, teruskan kita bersedekah, teruskan witir sampai mati. Jangan bulan Ramadan saja. Boleh? Boleh tuan-tuan? Sampai mati witir jangan tinggal. Boleh tak? InsyaAllah. Berhenti setakat tu. Dah iklan sikit untuk penerbangan. Dah pakej umrah yang saya bawa terdekat saya 26 hari bulan ni. 4 raya saya terbang. Dah. Dan untuk 10 hari bulan 5 tuan-tuan, saya landing pukul 8 hari bulan, 10 hari bulan terbang balik. Yang 10 hari bulan Mei tu ada lagi kosong. Kalau ibu-ibu dan tuan-tuan nak ikut serta umrah bersama dengan saya, hubungi saya. Saya sendiri pimpin. Dan ofis kami di Sesal 15 ni je. Sebelah Temerloh ikan patin tu. Sebelah tu je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian yang ingin menyertai umrah bersama dengan saya, badal haji juga ada dan badal umrah. Tuan-tuan, sekedar itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah saya susun 10 jari saya minta maaf dan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri. Tuan-tuan, kita tunggu bila masanya dan harinya. Tuan-tuan, saya ucapkan terus selamat sampai ke tujuan. Tuan-tuan balik kampung dan balik ke tempat asal, insya-Allah. Aku qouli hadza astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah